Berani berpikir bebas. Siri ke-33, halangan wanita belajar akademik. Walaupun larangan wanita menuntut ilmu, tidak wujud di mana-mana dalil yang jelas, namun secara umumnya ia sudah difahami begitu. Banyak negara Islam membatasi akademik wanita dengan penegasan, wanita tidak boleh menuntut akademi tinggi, kecuali dalam batas ilmu agama asas, yang dianggap perlu untuk peranan domestik mereka. Budaya begitu sudah diamalkan merentas zaman dan negara. Salah satu tafsiran kuat yang digunakan untuk mengekalkan pandangan ini ialah meneladani Nabi Muhammad dan masyarakat pada zamannya. Zaman tersebut dianggap sebagai model ideal, dan mencontohinya merupakan satu bentuk ketaatan yang diberikan ganjaran pahala. Oleh kerana pada zaman Nabi, tidak wujud gambaran wanita yang fokus kepada pendidikan akademik, maka struktur sosial itu diangkat sebagai norma yang wajar dikekalkan. Dan ketika itu dunia tidak memiliki sistem pendidikan formal seperti hari ini. Ketiadaan tersebut melibatkan semua lapisan masyarakat, tanpa mengira jantina. Di situ timbul satu kelemahan, di mana sistem agama tidak menyediakan penjelasan sempurna ke atas hak wanita yang ingin belajar. Tafsiran menjadikan situasi sejarah itu sebagai ukuran moral yang mengikat, lalu digabungkan dengan hujah-hujah lain, seperti konsep fitrah wanita menjaga rumah tangga, kebimbangan terhadap fitnah, keutamaan ketaatan kepada wali atau suami, serta pembahagian ilmu kepada yang dianggap perlu dan tidak perlu. Kesemua hujah ini membentuk satu rangka pemikiran yang melihat pendidikan akademik wanita bukan sebagai keperluan, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap struktur sosial yang sedia ada. Agama tidak lagi berfungsi sebagai panduan nilai, sebaliknya menjadi alat untuk mengekalkan hierarki kuasa dan sistem patriarki. Kesan tafsiran agama yang membeku ini bukan sekadar wacana atau larangan sosial. Ia dapat dilihat secara nyata dalam kes Malala Yousafzai, gadis Pakistan yang sejak kecil memperjuangkan hak pendidikan wanita di Lembah Swat. Pada 9 Oktober 2012, Taliban menembaknya di kepala kerana usaha advokasinya. Ini membuktikan bahawa tafsiran agama yang dogmatis dan membeku boleh menimbulkan kekerasan nyata terhadap individu yang menuntut pendidikan dan kebebasan asas. Apabila dogma agama dikunci menjadi kebenaran mutlak, ia boleh menjadi alat kuasa yang menindas individu, bukan panduan moral yang membebaskan. Selain daripada contoh Malala, wujud juga fenomena sistemik di mana tafsiran dogmatis agama menghalang wanita daripada menyumbang kepada ilmu dan masyarakat. Sebagai contoh di Afghanistan, Taliban telah menutup hampir semua sekolah menengah perempuan selepas pengambil alihan kuasa pada tahun 2021 dan secara rasmi melarang wanita dari menghadiri pendidikan menengah dan universiti. Langkah ini bukan sahaja menafikan hak asasi, tetapi juga membekukan potensi intelektual generasi muda. Ini menunjukkan bahawa apabila tafsiran agama dikekalkan tanpa kritikan, ia boleh membentuk satu ekosistem sosial yang mengekang kebebasan dan pembangunan. Secara ilmiahnya, ia menekankan bahawa agama dalam tafsiran konservatif yang kaku bukan entiti mutlak bebas dari budaya dan pemikiran manusia. Ia dipengaruhi oleh struktur kuasa, kepentingan sosial, dan sejarah. Dan apabila konteks zaman berubah, pengaruh yang tidak lagi sesuai ini boleh menjadi penghalang praktikal kepada kemajuan masyarakat. Penegasan ini memperkuat satu mesej kritikal. Untuk memastikan agama berfungsi sebagai panduan nilai yang hidup, masyarakat perlu sedar bahawa tafsiran dogmatis yang membeku mesti dinilai semula dan dipisahkan daripada struktur kuasa yang menindas. Fenomena ini menekankan satu hakikat yang jarang diakui secara jujur. Agama, walaupun didakwa sebagai kebenaran mutlak yang turun dari langit, namun dalam praktiknya menunjukkan ia adalah produk fikiran manusia dan budaya yang terdedah kepada kelemahan. Dakwaan kebenaran mutlak tersebut bertujuan untuk memancing ketaatan total masyarakat, memastikan kepatuhan tanpa soal, dan menutup ruang kritikan. Namun apabila zaman berubah dan realiti sosial berkembang, sebahagian ajaran dan struktur yang dibawa bersama agama menjadi ketinggalan dan tidak lagi sesuai. Ini bukan kerana manusia semakin rosa, tetapi kerana agama itu sendiri lahir dan difahami dalam konteks sejarah masa lalu. Dalam dunia hari ini, sistem patriarki yang dibungkus sebagai tuntutan agama jelas tidak seiring dengan realiti sosial, ekonomi, dan intelektual semasa. Pendidikan akademik bukan lagi kemewahan, tetapi keperluan asas untuk kelangsungan individu dan masyarakat.
Mengekalkan tafsiran agama yang mengekang wanita atas alasan kesetiaan kepada masa lalu hanya akan menjadikan agama sebagai penghalang kemajuan, bukan sumber kebijaksanaan. Namun mengakui hakikat ini tidak bermaksud menolak agama secara total. Agama masih boleh dikekalkan sebagai identiti budaya, sebagai warisan bangsa, dan sebagai sumber nilai dalam banyak aspek kehidupan. Apa yang perlu ditinggalkan ialah dakwaan bahwa agama itu adalah kebenaran mutlak yang kebal daripada penilaian dan perubahan. Masyarakat perlu sadar bahwa mereka mempunyai keupayaan untuk memilih, mengekalkan yang baik dan yang manusiawi, serta berani meninggalkan yang buruk, yang menindas, dan tidak lagi sesuai dengan zaman. Hanya dengan kesadaran ini, agama boleh wujud sebagai budaya yang hidup, bukan dogma yang memenjarakan pemikiran dan masa depan manusia. Berani berpikir bebas, Sir Moza.